Saudara, antara fokus negeri di bawah Bayu, Majlis angkat sumpah dua timbalan Speaker Dun Sabah dan sasaran lebih 1.7 juta pelancong ke negeri berkenaan. Terus saja bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia, Datuk Alhamra Tun Johar dan Datuk Yong Wee Kong mengangkat sumpah sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini. Datuk Alhamra merupakan pengerusi Yayasan Nur Jauhar, sementara Datuk Yong adalah timbalan Presiden Merangkap Setiausaha Agong Parti Progresif Sabah SAPP. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Selepas upacara lafaz ikrar jawatan, mereka kemudian menandatangani watikah pelantikan disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Ismail Ibrahim. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib, Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin dan Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Majlis berlangsung hampir 20 minit ini diakhiri dengan bacaan doa kesyukuran oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar. Sabah menyasarkan ketibaan lebih 1.7 juta pelancong sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, setakat Januari hingga April, seramai 792,899 pelancong direkodkan, termasuk kira-kira 227,000 pelancong antarabangsa. Jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan 94.1% berbanding 408,530 pelancong bagi tempoh sama tahun lalu. Datuk Haji Ji berucap demikian sempena program Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bersama komuniti at Keningau di Kompleks Sukan Keningau. Terdahulu dalam ucapan aluan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing mengumumkan peruntukan RM2 juta kepada kerajaan negeri bagi mengiktiraf kemudahan sektor pelancongan. Ia seiring jangkaan peningkatan kehadiran pelancong berikutan pewujudan semula penerbangan terus antara China dan Sabah. Hampir 5,000 orang hadir dalam program dengan pelbagai pengisian, antaranya persembahan nyanyian artis tempatan, perarakan dan tarian kebudayaan serta penampilan khas Unduk Ngadau dan Mister Keamatan Sabah 2023. Sabah terus menjadi pilihan pelabur asing untuk melabur dalam pelbagai sektor ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, antaranya dalam sektor minyak dan gas, tenaga, pertanian, perikanan, pelancongan dan pembuatan. Pelabur asing yang berminat dan bersedia melabur dialu-alukan untuk melihat dan membangunkan sektor berpotensi di negeri ini yang kaya dengan sumber asli dan alam sekitar yang indah. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar dan Pesuruhjaya Tinggi negara-negara asing ke Malaysia di pejabatnya di Menara Kinabalu. Bertemu dengan beliau, Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyang Yujing, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Mahmud Saidin dan Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, MD Gholam Sawar. Datuk Haji Ji juga berharap pelancong asing khususnya dari negara China dan Brunei Darussalam akan terus memilih Sabah sebagai destinasi pelancongan. Dalam pada itu, Ouyang Yujing yang dilantik sebagai Duta Besar Republik China ke Malaysia pada tahun 2021 turut mempelawa Ketua Menteri mengetuai delegasi Sabah melawat negara berkenaan. Dalam pada itu, hubungan dua hala China-Malaysia akan terus diperkukuh. Ia bukan sahaja melibatkan hubungan diplomatik, malah kerjasama dalam sektor pelaburan berimpak tinggi kepada ekonomi negara, khususnya Sabah. Sabah kini menjadi destinasi pelaburan digemari syarikat dari China, antaranya syarikat SBH Kibing Solar New Material Sendirian Berhad yang melabur sebanyak RM3 bilion untuk pembinaan kilang pengeluar kaca solar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. To have the cooperation especially in the modern agriculture or in the fishery or in the some infrastructure and also in the oil and gas and also in some manufacture
So actually, we will continue to encourage the Chinese enterprises to visit the Sabah because Sabah is rich in the natural resources. Ouyang menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Sabah kekal menjadi pilihan pelancong Cina sebagai destinasi percutian kerana keunikan dan keindahan alam semula jadi selain perkhidmatan penerbangan terus antara Beijing, Kota Kinabalu. Sebelum pandemik COVID-19, lebih 600,000 pelancong Cina direkodkan tiba di Malaysia. Sebuah kelab choir komuniti dari Sabah, The Male Efficient, giat melakukan persediaan untuk mengharumkan nama negara dalam pertandingan choir dunia tahun ini. Kumpulan itu ditubuhkan sejak 2015, bakal berentap di Gangneung, Korea Selatan pada 3 hingga 13 Julai. Pasukan dianggotai 37 ahli ini akan mempersembahkan 7 buah lagu, iaitu 4 lagu bagi kategori choir lelaki serta 3 lagu kategori folklore a cappella. Sudah tentu kita akan memberi bantuan daripada segi tentang penginapan mereka, makanan mereka. Kita akan coba untuk mendapatkan beberapa orang bilang jumlah penajak kepada mereka ni. Sebab untuk sampai ke Korea ni memang perbelanjaan amat tinggi. Jadi kita mengharapkan ada pihak mereka-mereka yang boleh membantu. Kita mengharapkanlah. Sebenarnya kami sudah bersedia dari tahun lepas lagi dari segi fizikal, dari segi stamina, kekuatan suara itu. Begitu juga dengan persediaan mental. Memang kami ada beberapa siri motivasi untuk mempersiapkan ahli-ahli choir itu dari segi mental dan juga fizikal mereka lah. Mereka ditemui RTM selepas konsert solo The Male Efficient di Kota Kinabalu. Sebelum ini, konsert sama terjadikan di Papar sebagai persiapan akhir sebelum bertolak ke Korea Selatan. The Male Efficient pernah memenangi 2 pingat emas pada Festival Choir Antarabangsa Bali 2018, pingat perak tahap 8 Festival Choir Antarabangsa Bali 2017, pingat emas pertandingan choir kebangsaan ST Ford Malaysia 2017, selain juara Festival Choir Sabah 2015. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi kembali bersama dengan Diana Wai di Angkasa Puri untuk laporan selanjutnya. Dia. Baik, terima kasih Radio langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.